A'udzubillahi syaitanir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan demi kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Yang pertama, kesempatan untuk mencari bekalan ke akhirat, menandakan kita ini hamba untuk mencari redha Allah. Maka kita kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, ianya berkait dengan iman. Yang kedua, kesempatan yang diberikan oleh Allah ialah kesempatan taubat. Taubat yang bermaksud kita pulang kepada Allah sebelum kita pulang dengan pulang kematian. Pulang kematian tak guna, tapi pulanglah kepada Allah dengan bertaubat kepadanya dengan apa yang telah kita lakukan, keingkaran kita, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah sekecil-kecil mana pun, kita bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala, kerana di sana nanti ada insan-insan, ada makhluk-makhluk yang akan claim balik amalan kita. Ada kucing yang akan claim balik, ada anjing yang claim, ada orang yang claim. Dia akan minta balik apa yang kita zalimi dia ketika hidup. Maka kalau kita tidak minta ampun pada Allah dan ampun pada benda-benda tersebut, maka tak habis ceritanya. Ia akan dibawa perbicaraannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diperincikan setiap satu, tidak tinggal sedikit pun. Lepas tu kita nak bohong tak boleh dah, sebab saksi-saksi di antara tubuh badan kita sendiri akan bercakap. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya memang kita ada masalah untuk nak bekerja, tak apa nak boleh, maka kita tumpu akhirat kita sat. Tuan-tuan tengok, ambil pengajaran. Tuan-tuan simpan di satu tempat, nak sebut lagi dia jadi isu pula. Tiba-tiba nak keluar tak boleh. Penama satu, penama dua lah, apalah. Tuan-tuan bayangkan kalau di akhirat nak berkelok tak boleh. Amalan ada, tapi nak berkelok tak boleh. Nak minta pada Allah supaya pelepah. Nak pelepah macam mana? Yang ni dia kena pakai waktu ni. Tak boleh pakai waktu ni. Tapi waktu ni pun tak tahan dah ni. Di akhirat esok. Ada tak amalan-amalan untuk menyelamatkan kesempitan, kegelapan daripada kubur, azab kubur? Ada. Tumpu cari, baca apa dia yang perlu kita baca. Surah Mulk. Surah Mulk tak boleh bawa pergi ke sana, dia kena duduk tang tu situ.
Lepas tu nak senang di mahsyar pun nak macam mana? Sedekah, solat, buat baik, ihsan. Lepas tu macam mana pula nak siratal mustaqim, sedekah, solat sunat, buat baik dengan insan. Maka amalan-amalan itulah yang dapat kita buka balik akaun kita. Kalau kita tengok di dunia pun, kita nak ambil hak kita pun ada masalah. Ada lah ni lah kan, kumpulan apa tau yang tu pun jenuh dah. Bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan kesesakan, bayangkan kalau di akhirat esok macam mana keadaan kita. Moga-moga dipermudahkan ya Allah, moga-moga kita dapat ketenangan di sana ya Allah. Tapi kena pulunlah himpun sebagai bekalan kita. Maka setiap kali lepas solat jangan bangkit terus. Ada amalan-amalan yang disusun oleh ulama, bukan saja-saja nak susun, tapi ada juga yang lepas-lepas bangkit. Pergi mana? Pergi kedai kopi je. Kutlah nak tunggu sampai doa, tak juga. Ada jadi macam tu. Dia kata dia dah cukup dah dengan sembahyang fardunya. Ada yang tak sembahyang pun sunat ba'diyah, ada yang tak sembahyang pun sunat qabliyah. Sedangkan ada tuntutan-tuntutan dia. Jaga. Sebab apa? Sebab bekalan kita esok. Penampungan qabliyah dan ba'diyah menampung balik amalan fardu kita. Kok fardu kita ada kecacatan, yang tu kena faham melalui ilmu. Kesempatan yang ada tu, dengan keluangan masa yang diberikan oleh Allah hari ini, buat untuk akhirat, duduk untuk akhirat, pegang tasbih, pegang Quran, tengok Quran, baca Quran. Muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan nikmat Islam dan nikmat iman yang terbesar yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dialah kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Raditu aku, radina kami. Kami redha Islam tu Allah Tuhan kami. Kena baca selalu dah. Moga-moga lekat dalam hati. Kami redha, aku redha Allah Tuhanku, Tuhan kami. Kami redha, aku redha Islam itu agama kami. Maka ikut. Bila kita redha, kita kena ikut. Dan aku redha, kami redha Nabi Muhammad itu Rasul kami. Maka ikut sunnah Nabi SAW nak selamat. Kena banyak dah baca ayat tu. Tak mana kalau ikut dalam hadis. Sebenarnya dalam hadis ketika Bilal kata asyhadu alla ilaha illallah, jawab asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa islami dinah. Itu ubah sikit kalau ikut dalam hadis Imam Muslim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini, kita masuk terus. Syekh Idris Al-Marbawi yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu. Inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat, guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Intafa'u bihi ila darain. Hari ini kita baca untuk orang. InsyaAllah Allah balas balik esok, orang pula baca kat kita. Hari ini kita buat baik dengan orang, walaupun hanya doa. Dia tak tahu pun kita baca doa kat dia, kan? Doa yang terbaik daripada seorang saudara adalah mendoakan dalam keadaan dia tak tahu. Walaupun dia sudah tiada, kita doa kat dia. Esok Allah Ta'ala balas balik kat kita. Orang lain tolong doa kat kita. Muslimin yang dirahmati Allah. 70. Bab ma jaa fi fadli suhur. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan makan sahur. Makanlah tuan-tuan, jangan duk kira tak apa, aku kuat. Kuat apa, okay, 12 tengah hari menyulung, beda. Tapi cara makan tu macam mana? Yang itulah yang perbincangan dia. Makan tetap kena makan.
Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ulama ini Syekh Idris Al-Marbawi nak kata dekat kita, bermula makan sahur itu telah dituntut akan dia oleh syarak Islam. Agama suruh sungguh-sungguh makan sahur. Cuma yang paling tepat, paling elok adalah hampir-hampir nak subuh. Tapi kalau ke 12 malam boleh tak? Boleh, tak ada apa. Ke 12 dah boleh makan dah kalau nak bersahur, sahur. More tu naknya sahur dah tu kalau ikut. Tapi more Rasulullah bukan waktu pukul 9.30 kan ke 10. More Rasulullah nu dia sahur sungguh. Faham ke tak? Kita pasal buat 8 enak atai nang. Nabi buat 8 nak tunggu rokok pun pada tu tuan. Beza dengan kita dengan depa, dengan Nabi SAW. Maka Saidina Umar mengejar waktu itu, bukan rakaat itu. Faham tak? Mengejar waktu itu. Setelah semayang isyak, semayang sunat ba'diyah, terus buat tarawih. Habis pakai berapa? Walaupun 8. Sebab ada perbuatan Nabi yang menyebabkan walaupun 8 rakaat. Ini perbincangan ulama dalam kitab Al-Khatib. Kata Imam kata Saidina Umar waktu dia duduk di Madinah, dia nak buat macam mana yang pernah depa buat di Mekah. Nabi dulu waktu di Mekah buat 4 rakaat tawaf. Maka tuan-tuan pernah tawaf tak? 2 minit kah? 7 pusingan 2 minit kah? Duduk murung kah? Tawaf keliling rumah apa sekali berpada agak-agak setengah jam bah. Tawaf Kaabah 7, habis 7 mai pula buat pula 4. Maka malam tu khiyam tu apa dia? Man sa Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Malam tu dia hidupkan Ramadan sampai terbit fajar. Tu baru betul tarawih. Ni pukul 8.30 mula ke 9 habis. Lawan tanya pula tu di pejabat, hang masjid habis ke apa? Kami bukan habis ke 8 habis lah. No ah, lawan 8.30 mula ke 8 habis lah. Tunggu esok ramai nak mai. Kami habis ke 12. Hampa lambat. Ish hantu kepala orang dia tahu. Patutnya kalau kita betul-betul nak buat tu dia. Sebab apa? Kita nak hidupkan malam-malam Ramadan. Orang yang puasa betul-betul qawasul qawas adalah dia siang dia puasa, dia jaga seluruh anggota dia supaya tidak membatalkan pahala puasa. Malam dia hidupkan segala amalan-amalan. Jangan siang puasa, malam tidur. Tak mau, yang tu puasa awam. Yang puasa hanya dapat dan dahaga saja. Okey, kalau boleh siang puasa, malam buat ibadah. Tu yang dikatakan more Nabi bila? Betul sahur. Kita more kita 10.30, balik 8 balik pula dah, makan pula lagi. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Hadis Nabi SAW yang berbunyi berkait dengan sahur. Anna Rasulullah SAW qala tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia ni seorang penghafal hadis yang cukup banyak. Dan dia khadam Nabi SAW. Tu sebab dia banyak meriwayatkan hadis Nabi, sebab dia ikut merata Nabi pi. Dia kata bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Kata Anas, sabda Nabi, makan sahur sekalian kamu, kerana bahawasanya pada makan sahur itu ada padanya barakah. Apa dia barakah? Barakah ni adalah ketenangan. Barakah ini adalah keluangan. Barakah ini adalah kita rasa seronok walaupun benda tu sikit. Tu maksud barakah. Nak cerita barakah ni, maksudnya barakah ni adalah satu rahmat Allah Ta'ala yang dipilih, diberikan kepada orang yang mencari. Contoh, apa dia rezeki yang barakah? Iaitu kita makan walaupun hanya
nasi goreng kosong, tapi kita makan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, kita rasa sedap, seronok. Ada orang makan chicken chop tak sedap, tak puas apa semua, sebab tak barakah. Rezeki kita, gaji kita 500, tapi kita rasa boleh hidup, tu barakah. Tapi gaji 5,000, 50,000 tak pernah cukup. Dapat duit kereta lingkup, dapat duit anak sakit, dapat duit, tu ada pasal. Sebab barakah tu tak ada. Yang kata barakah ni, dia ada keluangan, kelapangan. Walaupun dek kerana benda tu tadi wujud pada kita, kita seronok dengan dia. Tu barakah. Maksudnya, siapa yang nak keberkatan barakah ketika dia puasa esok hari, malam tu dia sahur. Walaupun hanya dengan setogok air dengan kurma. Mungkin dengan keberkatan itu, esok dia terpelihara daripada melakukan kemaksiatan. Ya. Tapi kalau malam tu dia makan, siang esok dia buat, maksudnya hasil makanan semalam tak ada barakah. Kena pilih. Orang nak buat ibadah, dia kena pilih makanan yang dia kena makan. Kalau kita rajin sembahyang, nak dalam keadaan sembahyang, nak mati dalam sujud, kena cari benda yang barakah. Tidak nak mati dalam husnul khatimah, tapi pilih makanan ikut dan bujur lalu melintang patah. Jaga. Yang mana halal, yang mana tayyibah. Apa dia halal? Halal mengikut apa yang disebut, tidak berkait dengan perkara-perkara babi, anjing, babi apa semua itulah. Apa dia tayyibah? Tayyibah tu tak baik untuk kita. Kalau kita dah ada penyakit, tak boleh, jangan duk terbiang. Dia kata tak apa, Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala sayang, mau kena hak tu bukit tekuh, mau kena hak tu bukit tekuh, mau bukit tekuh kena hak tu lah. Duk gagah duk ambil buat apa? Tayyibah tu maksud dia baik untuk diri kita. Ya halal, tapi tak tayyibah pada kita. Maka jangan. Ada orang tak boleh kena deriannya naik terus darah. Ada orang tak boleh kena daging, kambing kambing, duk heran sunnah. Ya, sebab Allah dah tarik dah keberkatan, kelazatan, keluangan tu tadi pada dia. Pasal apa? Pasal dia duk siap kata mau makan sakit dululah. Lah sakit sungguh. Muslimin ya rahmati Allah. Okey ya. Barakah, makanan yang barakah. Macam mana? Barakah ni kata Nabi ada 3 benda. Satu, pakaian yang kita suka pakai walaupun dia dah lusuh. Pakaian tu barakah. Beli di Mekah masa pergi buat umrah 10 tahun yang lalu, dia duk pakai baju tu. Maksudnya baju tu barakah. Pakaian yang dipakai walaupun sudah lusuh, dia suka pakai. Pergi mayang dia pakai. Hatulah. Maksud tu ada barakah. Ni kadang-kadang set pergi upah orang buat jahit dan sekian cantik dah, tapi dia tak teringin pun pakai lepas tu. Maksud tu ada masalah. Barakah ni dia mai daripada keinginan kita nak buat. Yang kedua, makanan yang akhir sekali kata Nabi SAW, tapi masih dimakan. Yang last sekali. Kadang-kadang hak kita hak last kali, orang panggil apa? Bukan buat tai daripada dia buat bunga, buat apa dah, hak last kali habis, dia tinggal, tak mau ambil dah. Hak last kali, kalau ada orang hak faham, hak last kali itulah dia pergi ambil, curi dia ambil makan. Sebab hak itulah barakah. Macam mana tak barakah macam mana? Bubuh sampai tak nampak bunga. Hak last kali, tak boleh pergi dah. Lain kali mau pikir dulu, perut hang fak tu je, yang hampir makan banyak tu buat apa? Maka nak dapat makanan yang terakhir, payahlah. Untuk mendapat makanan yang terakhir, makanan yang barakah, makan berhenti sebelum kenyang. Maka dapatlah barakah makanan yang kita makan tu. Ni makan macam nak menterkedah. Maka hak ujung memang tak boleh pergi dah. Telan tak boleh biar. Kalau makan duk tang ni, ayak nak berhutang mana? Ayak berhutang ni. Allah, pilihlah jalan sebenarnya. Bukan kata hidup untuk makan, tapi makan untuk meneruskan kehidupan. Yang ketiga, yang kata barakah tu tadi, saya ambil hak pakaian Ustaz.
Nabi SAW pakaian dia yang Nabi pakai ada 2 helai sampai meninggal. 2 helai pakaian yang dia suka, kain daripada hibarah, tak ada tengkuk macam ni, bulat ni. Nabi pakai pakaian tu sampai dia mati. Sebab apa? Barakah kain tu, jubah tu. Dia tak mau beli banyak sangat, tak mau pakai banyak sangat. Kalau pakai banyak sangat sekali lagi membazir. Jadi sebab ada orang kongsi satu dalam Facebook, baju yang buruk jangan dibuat kain buruk. Tak boleh. Maksud dia di situ ialah baju kalau sikit-sikit tu jahitlah, pakai. Mau sikit-sikit buat kain buruk, mau sikit-sikit kain buruk, jangan. Papau kata ulama. Sebab apa? Tak papau macam mana? Mau koyak sikit beli baru, mau koyak sikit beli baru. Tak kepapau macam mana? Jahitlah, takat sikit je pun. Kasut sompek sikit lah beli baru. Lepas tu hak ni buang. Kalau macam baju turis buat lap. Boleh pakai, pakai. Kalau tak mau nak pakai, elok lagi sedekah ke orang. Ada ramai lagi nak pakai. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Baik. Yang ketiga, harta yang sedikit tetapi cukup. Sedikit ya. Contohnya nasi satu talam disentuh oleh 5 orang. Tiba-tiba kenyang. Kita duk nampak belepay kan. Ilmu kita, ilmu adat kita kata, tengok banyak tu lungguk-lungguk makan dalam talam, 5 orang duk tengok, dah nak cekak. Kita duduk bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, makan loh, elok habis kenyang. Jalan tak? Barakah. Ni duk makan seorang-seorang. Kadang-kadang tak habis, boleh kat Cik Poh dengan Cik Noh. Apa dia Cik Poh? Tong sampah. Apa dia Cik Noh? Tanah. Buang macam tu saja. Sebab tak barakah. Okey, itu di antara perkara-perkara yang barakah. Apa dia maksud barakah? Carilah macam tu. Maka untuk anak-anak yang mengaji, cari sesuatu yang ada keberkatan pada dia, yang boleh menyebabkan dia terdorong ke jalan-jalan yang baik. Begitu juga kita kena jaga hati kita supaya kita selalu senantiasa berada di siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kena pilih makanan-makanan yang ada keberkatan. Perbincangan tuan-tuan, kalau dimasak, digoreng oleh orang yang tidak taat, yang tidak solat, boleh tak kita makan? Ni ada perbincangan ulama. Korang tu tak solat, tiba-tiba kita pergi makan makanan masakan dia. Satu lagi saya nak pesan, tak balik spek. Ini pasal berlaku, ada satu surau depa habaq kat saya. Kesian. Saya kata jangan duk buat dah kerja macam ni. Ada orang nak buat kenduri satu surau ni. Ramailah, memang ramai. Bila dah ramai orang mai, dia pun nak buat kenduri. Dia buat kenduri, dia tak tanya, sepatutnya bagilah orang surau tu buat, bagi duit seorang buat. Tak. Dia pergi upah orang lain buat, lepas tu pergi hantar kat masjid tu, ikut surau tu suruh makan. Tuan-tuan tahu dia upah siapa dia? Dia suruh yang geng ni masuk. Dia jenis tak reti, dia tahu kata dia nak cari pahala. Dia pergi suruh orang tu pergi masak. Memanglah pakai ayam yang sembelih apa semua, tapi dia masak ala-ala depa lah. Ala-ala nak bagi ni. Tu bukan tak solat tu, malah bukan agama Islam. Ada kes ni berlaku 3 minggu sudah. Tuan-tuan, jangan duk penaya ahli-ahli jemaah masjid, hak yang soleh-soleh ni. Tiba-tiba duk pergi bagi makan orang soleh, upah orang hak yang tak sembahyang, orang hak yang tak campur apa tu, pergi hantar kat mahat tahfiz. Budak-budak tu nak baca Quran, budak-budak tu nak hafal Quran. Kesian ke budak-budak tu. Nak buat, ambil pergi cari orang-orang soleh, masak kat anak-anak yang nak jadi soleh ni. Upah orang soleh supaya jaga orang soleh. Ni orang kita tak faham.
Nak pilih catering hak yang soleh-soleh. Senang-senang bagi kat paman, suruh dia masak. Senang. Ni duk pilih hak Bukit Tekuh bodoh ada pergi jantan duk pergi masak yang hak ni lawan arwah terus duk pergi masak. Sedap dia masak, sedap sungguhlah tuan-tuan. Bukan saya nak kata tak soleh, tapi ni perbincangan ni kena kalau tuan-tuan nak ke jalan ke yang duk pasal apa kita kena melawan balik, kita kena melawan kita tak mau pergi masjid dah. Rupa-rupanya duk makan ada dapat duit toto, bukan duit jual toto Narita tu. Toto tu yang merah putih tu lah, kedai Trimula boleh 300,000. Dia punya faham kata nak bagi suci bagi makan buat kenduri masjid, nak bagi clear duit tu pergi buat kenduri masjid. Konon-konon nak sucikan duit haram pergi buat di kenduri masjid. Tak abang tak apa buat kenduri, pergi upah orang buat mau catering gila-gila pergi hantar. Tu apa tahu sumber dia dengan duk buat kerja macam tu. Penaya orang soleh. Akhir zaman berlaku macam tu. Tu sebab kalau boleh kita ni perincikan sedikit bab makan. Innal lahmu nabatu minal haram fannaru aula bih, kata Nabi. Kalau tubuh badan kita, daging kita tumbuh daripada sumber yang haram, kita tak layak masuk syurga. Kesian ke anak-anak tahfiz. Kalau buat macam tu kesian, budak tu 5 tahun dah duk apai tak boleh pergi. Rupa-rupanya duk pi jamu depa. Satu, jamu hak yang sumber kita tak tahu. Yang kedua, kadang-kadang hantar hak nak basi baru pi hantar kat depa. Tak habis kami menega ni hantar. Ada setengah jam tengok berbuih dah kari tu tadi. Budak-budak ni lah hak tukang basuh pinggan depa, payuk depa ni pula. Ada kawan saya buka tahfiz di Belah Perak. Mai hantar hak naik lagi setengah jam tu nak berbuih dah baru mai hantar kat kami. Naik nak masa dah. Dah nak buat kenduri. Hantar cok kodok kerah. Nak buat kenduri, nak sedekah bagi yang terbaik. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Senang cerita kata hadis ni mutawatir. Semua ramai yang rawi hadis ni sanadkan hadis ni. Hadis ni pula hasan lagi sahih. Terus masalah 71. Makan sahur itu apakah berkatnya? Apa yang dikatakan berkat tadi makan sahur? Kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim pada hadis masalah 70 itu memecutkan orang yang puasa suruh segera. Orang yang puasa itu hendaklah makan sahur. Tu maksud dia. Bukan kata-kata makan-makan esok tak lapang. Dah. Makan tu nak boleh keberkatan. Keberkatan tu dia ada rasa, sixth sense. Siapa yang dapat berkat ni, dia akan terpelihara daripada maksiat esok yang akan berlaku. Senang faham macam tu. So siapa yang tak mau ambil keberkatan bersahur, esok mungkin dia ada satu benda yang dia akan kena. Maka keberkatan tadi tak ada lah sebab dia tak cari. Okey, baik. Disuruh memecutkan, disuruh sangat-sangat. Siapa nak puasa, sahurlah. Siapa nak puasa, sahurlah. Masalah dia yang itulah. Dan telah ijma' ulama, sepakat semua ulama atasnya sunat. Dia kata wajib pula, gerak habis tak bangkit, tak sah esok pasal hang tak sahur. Ada juga hak kata macam tu kan? Ada. Mau tak sahur dia esok puasa tak boleh. Dia kena sahur juga. Hai mak tu kesian kat anak, tapi mak tu nak berhukum, dia berhukum kata siapa tak sahur tak sah puasa, bangkit kelang kabut anak dia pun. Muslimin dirahmati Allah. Dan anak tu pula dah tahu kata mak dia tu ada tujuan lain. Lepas tu tak mengaji sampai ketua. Dia pegang fatwa mak dia tu sampai ketua. Muslimin. Aduh, mak tu tujuan dia baik. Dia tak bagi duduk atas bantai. Dia kata hagi bisui. Anak tak duduk lah. Lepas tu ajak pula cucu melok. Mak tu kita orang susah nak boleh kabu kan senang. Dulu kabu lah kan. Nak tunggu pula
Jemuk-jemuk hujan tak kembang juga. Lepas tu nak tidur macam mana? Duduk atas tu saya lagi. Nak tidur malam-malam ni. Ada pun 3 tu ya. Kita 3 beranak. Tak kena mengaji. Kesian kat orang tua-tua kita. Dia benarnya dia nak baik pada kita, tapi dia tak tahu nak fatwa bagi kita takut supaya buat. Maka wujudlah petua-petua. Jangan duk lambung kain nak pergi rimau masuk kampung. Kok mana rimau jauh pada kuah pada rimau. Yang ada Maybank ada lah. Kajilah balik. Tak salah mak tu, tok pun tak salah. Dia nak bagi kita jadi baik. Selimut tu selai tu yang hadap pihayun mai jatuh atas tak ayam candu, orang ada tahu. Busuk semangak satu rumah satu lagi. Ada sebab. Muslimin yang dirahmati Allah. Bukan wajib kan? Sunat saja bersahur. Dan adapun berkat makan sahur itu, maka iaitu zahir, nyata. Kerana ianya menguatkan atas puasa dan merajinkan dan memberi cergas baginya. Siapa bersahur, walaupun sedikit, kalau banyak takut jadi masalah. Kalau duk pergi ulang berak. Makan agak-agak, esok dia cergah. Dengan keberkatan tadi, esok dia cergah. Tu ya poin dia. Dalaman. Dia ni kena fikir tasawuf. Dia benda dalam. Puasa tu dalaman. Puasa bukan luaran. Puasa ni benda dalam. Sembahyang benda luar, tapi khusyuk benda dalam. Kena cari khusyuk. Wajib cari khusyuk dalam sembahyang. Begitu juga dengan puasa. Wajib cari apa yang ada dalam puasa ni. Maka kena cari keberkatan, baru kita rasa. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Dan hasil dengan sebabnya makan sahur tadi itu bertambah-tambah gemar puasa. Kerana makan sahur. Esok puasa, malam ni makan pula sahur, esok puasa lagi makan. Seronok nak puasa. Kerana ianya meringankan musyaqqah. Apa dia musyaqqah? Keberatan. Rasa berat. Kerana makan sikit pun dia rasa ringan, seronok. Kalau tuan-tuan pasal apa kita malah puasa? Sebab kita tak bermula dengan sahur. Alah, senang cerita. Kalau nak jogging, kena ada warm up dulu. Kalau pi terus, piak. Orang panggil apa? Stretching. Kena stretching dulu. Kalau pi terus, saya lagi piak lah. Kena buat lah sikit-sikit dulu. Macam tu juga, buat sunat dulu. Kita buat qabliyah. Sekali lagi kita sembahyang fardu. Ya, buat hak ni dulu. Sebab apa? Sebab yang ni nak pandu kita ni. Sahur tu nak pandu puasa kita. Kalau sahur kita tak buat, terus pun puasa, takut tak ada panduan. Dalaman, benda dalam. Jangan pakai logik. Logik tak dapat. Maka inilah yang betul lagi muktamad pada maknanya. Siapa yang makan sahur, ringan musyaqqah, keberatan dia untuk berpuasa esok hari. Dan kata khila, kata setengah pendapat, berkat makan sahur itu, kata setengah pendapat tadi ijma'. Kata setengah pendapat, ada yang keluar pula pendapat, makan sahur itu kerana ialah yang memberi berjaga-jaga dan berzikir. Siapa makan sahur, dalam waktu dia makan sahur tu dia berjaga. Bila dia jaga, dia berzikir sambil makan. Ataupun isteri duduk tengah masak, suami pun bangkit juga, pegang tasbih, pegang Quran. Dia tengok bini duduk tengah masak, dia loop balik. Lah bini duduk tengah, dia apa, loop balik. Loop terus semua tu keluarga. Kuat puasa ni dengan ibu lah. Betul tak tuan-tuan? Kuat puasa dengan orang perempuan lah. Mau kalau dia tak bangkit, dengan laki-laki tak bangkit sahur. Mula dia kata, kita malam ni sahur pukul 12. Mungkin 12 lah. Laki tak tahu. Ni kita sahur di kedai makan lah. Sahur kedai makan. Lah kedai makan waktu puasa, kalau kot Langkawi, ketiga buka lagi. Kita pergi buka. Semua atas arahan dia. Dia kata malam ni dia bangkit. Mau dia tak bangkit, loop dia seorang, loop semua. Betul tak? Nak harap ke pak. Makan siap-siap. Makan siap-siap. Pergi tidak. Dia memang tak bangkit dah. Aduh. Kuat dengan isteri, kuat dengan ibu,
Ya, kenang tak tuan-tuan? Terkenang. Siapa duk gerak tuan-tuan sahur? Sebenarnya ibu, atas arahan ibu habaq kat pak. Anak hang tak panggil tu. Oh. Anak hang. Anak hang lah. Dia kocak tengok rumah duk atas. Dia kocak tengok bangkit semua. Kalau tanpa arahan si ibu, bapa pun dia buat tak tahu situ. Muslimin yang dirahmati Allah, kenangkan mereka ketika berpuasa, kerana mereka lah yang mengajar kita tentang puasa. Muslimin yang dirahmati Allah, ingatlah tuan-tuan, bila kita kenang kebaikan, apa yang mengasuh kita, apa yang telah terdidik kita, dapat pahala ke mereka. Tapi bila kita terkenang satu kejahatan yang kita ikut mereka, jangan kenang. Sebab apa? Mereka nak kena hentam dalam kubur. Kenangkan kebaikan. Apa dia ni? Ni mak ajak lah ni. Ni ayah ajak main masjid pasal apa? Mak ajak. Kenangkan mereka. Mak tak ajak pergi masjid, ayah ada ajak. Kenangkan kebaikan mereka, pahala. Bila kita terkenang, mula gulung rokok daun kan, mak ajak, tu jangan duk kenang, tu jangan duk kenang. Tutup buku. Saya lagi tak pasal-pasal kedengar orang tua tu. Allah. Yo, macam itulah cara dia. Siapa yang madalla ala khair, siapa yang tunjuk kebaikan, setiap kali kau tu buat, dia dapat pahala. Hari ni tuan-tuan puasa, siapa ajak? Mak. Ustaz tak ada ajak lagi, mak ajak. Ada hak yang budak-budak upi ipin ajak, boleh kat pahala ke upi ipin tu? Ya, siapa yang buat? Tiba-tiba yang hak buat apa dia skrip tu ajak supaya upi ipin ni ajak budak-budak, dia dapat pahala. Man dalla ala khair, siapa yang tunjuk, tak kira siapa pun, dia tunjuk dan dia ada akidah, maksudnya dia orang Islam, dia dapat pahala. Tapi siapa yang man dalla ala sayyi'ah, siapa yang tunjuk keburukan, orang duk buat kerana dia duk ajak, sakit sampai kiamat dia kena. Saya bagi dalil sikit tuan-tuan. Kata ulama dalam syarah Muslim, siapa yang ajak orang bunuh orang, mula-mula kali ajak bunuh orang, siapa dia? Sebab memang dah malaikat kata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak cipta manusia, malaikat tak dah, manusia ni suka wayasfikud dima, dia suka tumpah darah. Sungguh siapa mula-mula bunuh manusia? Qabil bunuh Habil kerana berebut pasangan. Habil tak kisah pun, tapi ada sebab syariat, Allah suruh Nabi Adam kahwin berselang, maka dia tak mau pasangan yang Habil tu dia gelap sikit, pasangan dia segak, maka dia bunuh Habil. Waktu dia bunuh Habil tu, dia tanam apa cerita lain lah. Siapa mula-mula ajak bunuh? Dia. Kata ulama sebut dalam syarah Muslim, setiap kali berlaku pembunuhan, dia kena tanggung. Qabil kena tanggung. Berapa juta tahun dah Qabil mati? Ya, baca muka surat 19, jilid 19 Bahrul Mazi dalam bab ilmu. Siapa tunjuk buat baik, dia akan boleh sampai kiamat kebaikan yang ditunjuk tu dapat. Siapa yang ajak buat jahat, sampai kiamat. Siapa ajak bunuh? Qabil ajak mula-mula bunuh, dia kenal. Walaupun kita tak kenal siapa tu Qabil. Tu Tok Wan kita dulu, anak Tok Wan kita. Tok Wan lapis mana? Tak tahu lapis mana lah. Ni dia punya lapis punya duk ada. Ya, sampai tahu tu dikaji. Ingat nak, kalau kita ajak buat jahat, tapi bila kita terkenang, kita dah ada iman, kita dah ada ilmu, terkenang jahat, perbuatan jahat ni kuan ni ajak, astagfirullah, kesian kat dia. Jangan diulang perbuatan tu. Sebab kalau kita buat, dia kena. Okey. Maka cara nak menyelamatkan dia supaya tidak diazab dalam kubur, kita jangan buat. Merubah tak ke kita? Rubah itu. Tiba-tiba ayah ajak buat, semua tak senonoh. Kalau sayang ayah, ubah, jangan duk buat, pergi jadi anak soleh. Ayah elok balik. Faham tak? Senang ya sebenarnya kalau kita faham ilmu ni. Man dalla ala khair, siapa yang tunjuk kebaikan, sampai kiamat kebaikan tu dia dapat ke dia, walaupun sekecil-kecil. Muslimin yang dirahmati Allah, masuk dah kah? Sudah. Ha? 1 minit lagi. Oi kira kau. Okey, contohnya
Sebab apa disuruh oleh bangkit bersahur? Sebab berjaga dan berzikir dan berdoa. Berdoa waktu tu mustajab. Berdoa waktu tu diterima Allah. Waktu yang mulia yang ialah waktu turun rahmat dan qabul doa dan istighfar. Bangkit sahur, pegang tasbih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sementara nak tunggu masak, sementara nak tunggu anak-anak sambil pegang tasbih. Oi, bangkit. Tibai dengan tasbih perau. Bangkit. Dan pegang tasbih. Maka itu sebab disuruh kita bangkit supaya kita sempat berzikir. Dan terkadang jadi mengambil wuduk seseorang yang makan sahur langsung sembahyang, ambil wuduk siap-siap, maka makan sahur terus sembahyang sunat qabliyah subuh ataupun sembahyang witir. Kan waktu tu waktu witir, sebelum masuk subuh tu boleh buat witir ni, mayang witir. Tadi mayang dah di masjid, ini menyegan. Awak tak boleh ulang lagi kah? Boleh lah tuan-tuan. Kalau tadi buat 3, tuan-tuan buat 2 pula, jadi 5. Ataupun batal yang pertama, buat lain, tapi ulama kata yang tu rugi. Okey, buat macam ni. Tadi buat 3, ini buat 5. Buat 5, rajin sungguh lah tu. Buat 2. Niat kata ambil hak nu, kapuh dengan hak ni. Yang tu ada sebut dalam kitab juzuk kedua dalam bab sembahyang witir. Muslimin yang dirahmati Allah, buat sembahyang witir waktu tu sambil duk tunggu isteri masak. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Nanti kita sambung dalam 72 makan sahur jadi perbezaan antara puasa muslim dan ahli kitab Yahudi. Yahudi puasa, dia tak makan sahur. Beza dengan Islam, nak tahu orang Islam puasa, Islam makan sahur. Jaga-jaga. Okey, baik. Takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan tu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu